Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Ini adalah bahagian yang kedua lah pengakuan kisah benar seorang budak kecil yang dibeli oleh lelaki lembut yang bernama Rose Sotong. Cerita ni bermula begini. Okey. Seorang wanita yang bernama Farah. Farah bukan nama sebenarnya. Okey. Dari gambar ini mungkin anda tahu kot. Ini adalah akaun TikTok mak dia sendiri. Farah bukan nama sebenar. Berasal daripada Aceh, Indonesia. Ada seorang anak yang bernama Kasim Selamat. Ini gambar anak dia lah. Okey. Kan cerita dia telah berhijrah ke Kuala Lumpur dari Aceh, Indonesia. Kehidupan mereka sangat daif apabila suami dia tinggalkan dia sehelai sepinggang tanpa nafkah. Lalu si Farah ini bukan nama sebenarnya, membawa diri dan anak dia sekali ke Kuala Lumpur. Sampai saja di Kuala Lumpur, mereka telah berada di kawasan yang dikenali sebagai Sony. Lokasi dia tidak perlu beritahu kerana semua orang tahu lokasi. Lalu kawan aku telah terjumpa si Farah ni dengan anak dia yang bernama Kasim Selamat ni di Sony. Ketika itu budak kecil ini dengan berkeadaan comot dan tidak terurus. Kawan aku ni pun membawa dia menumpang rumah kawan-kawan seketika lah. Untuk jangan bagi budak ni rasa macam tidur di jalanan. Dipendekkan cerita, kawan aku ni terjumpa seorang lelaki lembut yang dikenali sebagai nama dia pun berkata, "Hai, sejak bila kau bela budak kecil ni dengan bini orang ni?" Lelaki lembut itu mengajak dia ke rumah dia dan meraihkan dengan makan-makan tengah. Lembut itu merenung tajam ke arah seorang budak yang bernama Kasim itu dengan berniat, satu hari aku akan dapat budak ni. Percayalah. Aku tunggu macam mana aku nak dapatkan budak. Lelaki lembut ni dia sangat kedekut. Tapi bila dia melihat seorang budak Kasim ni, melihat Kasim ini, dia terus menjadi seorang yang pemurah. Dan dia tidak kedekut. Rose berangan-angan untuk mendapatkan budak ini. Namun akhirnya dia berjaya. Berjaya mendapatkan budak Kasim ni dengan cara yang paling salah sekali. Pendekkan cerita, mak dia terlantar sakit dan pergi ke hospital. Masa tu mak dia tak ada wang dan duduk di hospital selama 1 minggu di hospital. Mak dia meminta pertolongan kepada sesiapa saja yang boleh bayar bil hospital dia. Ternyata Rose berkata, ini adalah peluang aku untuk dapatkan budak Kasim ni. Dia sanggup menjual emas peribadi dia untuk mendapatkan budak kecil yang dia idam-idamkan selama ini. Akhirnya dapat juga dengan cara kotor. Setelah mak dia keluar daripada hospital dengan bantuan Rose membayar sebanyak RM3,000. Maka mak dia telah terhutang budi dengan seorang lelaki lembut ni yang dikenali sebagai Rose. Lalu tolong takkanlah tak ada bahagian kot. Lalu budak Kasim ni sebagai cagaran lah. Ibu mana yang rasa sedih apabila anak yang disayang tu sudah jadi hak milik orang lain. Lalu Rose mengajak si Farah, anak dia dan bekas penjaga ke rumah dia, macam rumah reban ayam tu, untuk meraihkan kemenangan. Untuk kemenangan mendapatkan seorang budak yang bernama Kasim Selamat tu. Dan mereka pun memakan-makan malam lah pada masa itu. Terus dengan bangga, belagak, riak, sombong. Dan dia berkata kepada mak dia dialog ni, "Okey Farah, sekarang ni budak ni aku yang punya." Mendengar kata-kata itu, lalu mak dia sedih lah, berpisah dengan anak dia. Tapi apakan daya, mak dia kalah apabila terhutang budi dengan si Rose melalui. Lalu mak dia menangis. Bekas penjaga dia pun turut simpati lah dengan tangisan ibu. Lalu Farah cuba menuntut anak dia yang bernama Kasim Selamat ni kepada Rose. Tetapi gagal. Dan dengarlah ayat ni. Apa yang Rose cakap kepada putera. "Kalau kau nak budak ni boleh. Aku nak duit RM3,000. Masa tu mak dia memang tak ada duit. Dah lah menumpang rumah orang. Tak ada duit. Macam mana nak bayar hutang orang tu? Sedih lah Farah ni kerana gagal dapat anak dia yang bernama Kasim Selamat. Kiraan Rose
bertambah riak apabila dia mendapat budak ini dengan sukarela. Di sebalik kedukaan, seorang ibu yang bernama Farah ini masih terluka sehingga hari ini. Akhirnya mak dia ditangkap oleh Jabatan Imigresen Negara dan dibawa pulang ke Aceh. Dan ibu dia pun telah dikompaun dan diberi amaran jangan datang di negara Malaysia selama beberapa tahun. Peluang untuk jumpa anak dia agak tipis apabila dia ditangkap dan Rose telah berjaya mendapatkan budak ini. Dengan harapan yang begitu tinggi. Soalannya bagi diri aku sekarang, kenapa Rose membeli budak Kasim ini? Apakah tujuannya untuk membesarkan budak ini atau nak guna dan sebaliknya? Yang aku dengar daripada seorang bekas penjaga dia, budak ini dibeli atas dijadikan sebagai mangsa keadaan. Agak sedih cerita ni. Pengetahuan korang, budak ni sudah hampir nak dekat 7-6 tahun lebih. Duduk di rumah Rose yang dianggap sebagai setinggan dan tidak memiliki apa-apa. Alanya sekarang Rose tidak mahu budak ni disekolahkan di sini. Bila dia tidak didaftar sebagai warga negara sini, budak Kasim ini dianggap sebagai orang luar. Apa pandangan anda semua? Kesian tengok budak kecil ni. Bapak dia tinggalkan dia. Mak dia ditangkap oleh Imigresen. Amat sedih cerita ni. Nak aku sampaikan. Lebih sedihnya apabila Rose gagal mendaftar budak ini sebagai warga negara. Budak ini tak ada maklumat diri. Macam mana dia nak bersekolah? Sebab itu video ini dicipta untuk memberi pandangan dan kepada anda semua lah, supaya video ini dapat diviralkan dan menyelamatkan budak ini. Yang lebih teruknya, budak ni dikurung di dalam rumah Rose. Sedikit lembut itu telah mematikan keriangan budak itu dan duduk di rumah itu seperti dia suruh budak ini jangan bergaul dengan orang. Dan dia suruh budak Kasim ini menganggap Rose ni dialah bapa, dialah mak. Ini satu tindakan yang kejam lah. Yang aku rasa kita perlu selamatkan budak ni. Budak ni masih ada lagi di kawasan Kuala Lumpur. Di rumah dia lah, di rumah Rose. Okey, kepada mereka yang mendengar cerita ni, aku ingin memberi peringatan kepada kamu. Dia lebih berhati-hati ketika orang luar sedang menghulurkan bantuan kepada anda semua yang kita tak tahu asal usul dia yang cuba ingin bantu. Katanya orang-orang macam ni tidak perlu wujud lah sebab untuk membantu orang yang susah. Tetapi dalam ni dia mengambil kesempatan untuk merampas budak ini. Jadi kepada mereka yang mendengar video ini dicipta untuk memberi pengajaran kepada rakyat semua supaya lebih berhati-hati dengan tipu daya lelaki atau manusia yang bermulut manis untuk membantu anda sedangkan dia tak ada apa-apa yang ingin dibantu. Ya, memang betul. Ibu mana yang sanggup pisahkan anak dia? Aku mengerti. Kasih ibu membawa ke syurga. Ibu mana yang sanggup melepaskan anak dia dengan begitu rela di bawah jagaan dia. Aku harap video ini dicipta memberi pengajaran kepada kamu semua lah supaya lebih berhati-hati. Okey, sekian sajalah cerita untuk hari ini. Semoga menjadi satu pengajaran untuk kita semua supaya kita lebih berhati-hati ketika orang cuba nak bantu kita tapi dengan niat yang salah dan tak betul. Okey, sekian. Terima kasih.